Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ada beberapa orang lah yang contact saya untuk macam mana cara kita nak buat satu shell script, auto script untuk installer dekat kita punya apa tu orang panggil VPS. Okey. So untuk video kali ni saya nak menjawablah soalan-soalan mereka di mana bagaimana cara nak buat satu shell script file. So kalau korang boleh pergi dekat website sini, korang boleh nampak yang ada doc.fileformat.com programming sh. So apa itu sh file lah. So dekat sini dia bagi tahu apa itu sh file. Korang boleh baca lah dekat sini. A file with sh extension is a script language command file that contain computer program to be run by Unix cell. So biasanya orang guna sh file ni untuk buat script, dan kadang-kadang tu dia membuat simple script. So dekat sini inilah tapi biasanya kalau pengguna VPN dia akan pakai shell script ni lah untuk buat auto script dia punya installation. So dekat sini korang boleh pakai Notepad, Notepad Plus, Vim, Apple Terminal, dan ada similar application lah dekat Windows, Mac OS ataupun Linux OS. So sh file format ni kalau korang boleh tengok kat sini, korang wajib ada apa tu tanda pagar ni, hashtag ni untuk komen. So ni sebagai satu contoh je lah macam mana cara nak buat file format ni. And then kat sini ada shortcut. So ni salah satu contoh sh file example. So ini adalah yang paling penting untuk buat script. Tak ada benda ni, script korang mungkin tak berjalan dekat Debian ataupun Ubuntu lah. So kita buat untuk Debian dan Ubuntu. So kita echo hello world untuk kita keluarkan perkataan hello world lah. Ini simple script, sangat-sangat simple. So kalau korang menggunakan Linux, korang boleh guna script ni lah, dan korang type cat ni dan korang type myscript.sh seperti yang korang simpan dekat korang punya code lah. So dia akan keluarkan bin sh ni echo hello world Dan sebelum kita nak run kan, kita perlu chmod kan dia 755 myscript.sh. So macam mana kita nak tahu chmod punya function? So korang boleh type chmod code dekat Google. So korang boleh tengok lah contoh dia dekat sini. So kita pergi dekat area, okay, klik ya link tu, dan korang boleh pergi dekat bahagian execution mana chmod kan okay, sorry, kita type chmod generator, chmod code generator. So kita ambil yang atas sekali ni, chmodcalculator.com. So korang boleh tik ni untuk korang tengok kod apa yang tadi saya pakai. Saya pakai 755. So apa yang dimaksudkan dengan 755? So kalau kita type 755 dekat sini, dia bagi tahu yang owner boleh read, write, execute, dan group hanya read dan execute. So write dia tak tanda, dan public hanya boleh read dan execute. So di mana group dan public takkan boleh access file tersebut lah. Dia boleh access, tapi dia hanya boleh read dan execute script tersebut. So kita pakai chmod 755 myscript.sh. So once kita dah declare nama untuk chmod tersebut, dan kita boleh run lah kita punya script tersebut, dan akan keluarlah hello world dekat bawah. So kalau korang nak run file korang tu ada dekat root, korang boleh type / script tersebut. So itu basic untuk buat sh file. So apa kata kita mulakan kita punya new file dekat sini. So untuk video kali ni saya nak buat satu basic shell script macam mana kita nak buat installation untuk
Apache. Kita nak buat satu shell script untuk Apache lah. So sekarang korang boleh select dekat sini yang shell script ni, dia punya extension. So setiap apa yang korang buat shell script nanti dia auto baca sebagai shell script punya code. Kalau ada salah pun dia bagi tahu. So kita buat satu folder shell code dekat sini, all file, biarkan all file, dan kita type apa yang kita nak buat, setup.ash. Save. Folder keluar ni maksudnya kita save tak betul. Kita save sekali lagi. Save as. Remove dululah. Remove project folder sebab kita nak buat untuk folder shell code tu saja, senang. So open balik folder. So kita buat shell code dekat sini. Tak ada barang dalam ni. Okay, so kita salah save tadi. Okay, so kita save as dekat folder shell code. Yang bawah ni buang dululah. Ataupun buang dulu. Masuk dekat shell code folder. Dan save setup.sh. .sh wajib untuk shell code. Okay, tarik dulu. So seperti yang korang nampak tadi, the basic things you have to have is this. Okay, so code ni yang wajib korang letak. Lepas tu macam yang saya cakap tadi, commenting tu untuk korang boleh type lah. So korang boleh letak hashtag lah dekat sini. So korang type lah apa saja yang korang nak. So created code by Kafashop. Korang tulis lah apa saja korang punya trademark dekat sini, supaya bila orang buka kod korang, orang nampak kod korang, dia tahu kod ni daripada siapa. So korang boleh letak kat sini code by Kafashop. Lepas tu installer AutoScript. Sekejap Okay, so installer for SSH. Apa yang nak tulis? WebSocket. Tapi sebenarnya saya tak nak buat untuk WebSocket. Saya tak berapa fasih untuk WebSocket. So kita just type lah script auto install. Kemudian hashtag lagi, contact. Ni nombor telefon saya ya, 0119800265. So korang boleh contact kat sini lah kalau korang rasa nak contact untuk cari jawapan atau apa-apa saja soalan yang berkaitan video saya. Kemudian kita akan declare beberapa kod untuk kita gunakan dalam kita punya shell script. Biasanya shell script ni ada yang pakai color-color Kalau korang pernah nampak shell script, bila kita execute file tersebut, dia akan keluarkan color merah, color hijau, kuning, biru, orange, macam-macam color lah. So korang boleh search dekat Google untuk Linux punya kod. Kejap lagi saya akan attach juga gambar di sebelah bahagian kanan video untuk korang tengok kod color yang korang nak pakai lah. So dekat sini korang boleh buat lah base introduction. So kita nak declare color dekat sini. Tapi saya rasa dalam video kali ni saya tak pakai color lah. Kejap lagi saya padam. Saya just nak tunjuk contoh yang kita boleh buat color dalam kita punya shell script. So declare color for script. So saya declare color red. Saya declare color red. Kod dia korang boleh buat 2 koma bertindih ke atas. 2 koma bertindih. Pembuka kata lah, pembuka kata /e, buka kurungan 1 koma semicolon 31M. Lepas tu ni kita declare blue, kita declare green, dan kita declare no color. Sorry kita declare red, green dan no color. So kod dia sekejap lagi saya akan post dekat sebelah. Seperti yang korang nampak, ada black, red, green, brown, blue, purple, cyan, light grey, dark grey, light red,
Korang boleh tengok lah kod-kod. Korang hanya gantikan apa yang saya gantikan ni. So 1 semikolon 31M, yang kosong 32M, 0M, yang itu. Kod yang itu korang gantikan untuk color yang korang berminat lah. So macam mana kita nak guna color ni? So korang boleh just type echo. First tu kita clearkan dulu. So bila dia dah declare, kita clearkan dulu untuk masa kita nak run code tu, dia akan clearkan dulu segala yang tertulis dekat Windows lah. Saya terpadam. Okay, so kita echo E echo minus E. Kita tulis pembuka kata dan tanda dollar green. Sorry kena ada kurung kerawal. So kurung kerawal green, dan korang type lah apa sahaja perkataan yang korang nak timbulkan dekat korang punya script. So boleh type code by Kafashop. Sorry ada sedikit gangguan. Okay, so belakang dia kita tutup dengan NC, iaitu no color. So bila korang execute code ni, dia akan nampak code by Kafashop ni color hijau. Dan korang boleh type lagi lah no color punya code. So maksudnya bila keluar je perkataan code by Kafashop ni, dia akan berwarna hijau. Dan juga no color here ni, dia takkan ada color. So green color here. So bila korang execute, korang akan nampak lah warna tu. So korang boleh cuba guna kod-kod yang saya dah attach tadi. Tapi untuk video ni saya tak fokus kat color Kod itu atas korang punya creativity lah, untuk mencantikkan lagi korang punya script code. Okay, so kita boleh mula kod untuk buat skrip kita. Maaflah kalau video ni agak lama untuk korang fokus. So korang boleh skip saja part-part yang korang rasa nak tengok. Sebab saya just record direct je ni. Maaf kalau ada sedikit lambat sebab biasalah kalau kita record video mesti ada gangguan kadang-kadang. Okey, kebiasaannya bila setiap kali kita nak buat auto script ni, yang lebih bagus kita ada banner kita. So macam banner tu akan muncul bila kita execute kita punya script ni. So banner tu akan nampak oleh pengguna kita punya shell script ni, kita punya file script ni. So saya akan tunjukkan macam mana cara kita nak dapatkan banner tersebut. So kita boleh execute banner tersebut daripada Google dan kita copy dan kita just echo dekat bahagian kod ni lah. Okey, korang boleh buka Google Chrome dan type ASCII banner generator. So untuk ni kita ambil yang atas sekali saja, create ASCII text banner online. Sekejap check. Okey, ada. Ingat tak record tadi, penat juga kalau cakap banyak-banyak tak record. Okey, so kita pergi dekat bawah sekali, kita tulis apa yang kita nak dekat sini, banner text ni. Kita nak tulis contoh kita tulis ayam mas. So kita select, kita boleh pilih yang mana kita berminat. So banner 3D, korang boleh pilih pop. So saya nak buat Kafashop kat sini. Tengok Kafashop cantik lah. Nampak bawah dia, mantap. Mana saya rasa nak pakai, saya biasa pakai Epic lah. Okay, so Epic nampak lebih kemas lah. So kat sini korang boleh nampak lah. Dekat sini korang just copy saja. Copy dan korang boleh paste directly dekat korang punya script. So jangan lupa echo in ni
Echo E, lepas tu korang susun lah. Ini kena ada pembuka dan penutup kata untuk setiap line. So kita type echo E lagi sekali. Pembuka, better untuk kita copy je lah. Kita copy dan kita paste dekat setiap bahagian hadapan. So apa saja yang kita echo kat sini dia akan keluarkan lah. Penutup dia, penutup kata. Just type saja. Oh sorry, enter. Penutup kata. Ini rasa terlebih kot ni, sebab tak ada line ni. Echo E. Ya, ini bahagian yang terlebih. So korang boleh padam saja yang bawah kalau korang rasa tak nak. So nanti bila kita execute kita punya code ni akan keluar lah cover shop tu. So next kita just echo. Ini kita tambah bagi dia ada new line. So maksudnya dia taklah duduk atas sangat, dia akan ada satu line, dia akan gap. Lepas tu dia akan keluarkan cover shop ni, dan dia akan ada gap lagi dekat bawah dia. So dekat bawah ni korang boleh lah tulis apa yang korang nak sebagai korang punya banner, bagi nampak cantik lah. Kalau orang pakai shell script kita ni, orang tahulah kita punya shell script. Lepas tu dekat sini lah kalau korang nak declare colour. So kalau kat sini declare colour, atas letaklah green, bawah letaklah no colour. So nanti cover shop ni akan keluarlah hijau. Tapi sesetengah sesetengah aplikasi dia takkan keluarkan colour tu. Saya tak tahu kenapa. So ni korang boleh lah type apa saja yang korang nak. Mungkin saya akan cepatkan video ni untuk korang tengok kod yang berlangsung.
Okey, baik. So kita dah buatkan kita punya banner yang akan keluar dekat kita punya shell script. Next tu kita akan buat dia echo dulu. Kita akan sleepkan dia. Maksudnya dia akan delay 3 saat untuk orang tengok kita punya banner lah. So kalau korang letak dekat sini sleep 5, dia akan 5 saat lah. Kalau korang letak 10, dia akan 10 saat lah. So saya hanya pakai selalunya sleep 3 je. So dia akan stay kan 3 saat. Lepas tu kita clear kan. Yang penting kita clear kan supaya tak penuh, tak serabut. So next kita buat root check. So kalau ada yang guna kita punya script sekejap. So kalau ada yang guna kita punya script tak menggunakan root, so dia akan terus keluar daripada installer lah. So korang boleh type kat sini if tanda pagar EUID sama dengan kosong, NE sama dengan kosong, then tutup dulu fee. So kalau dia baca EUID tu bernilai kosong, apa yang korang nak paparkan? Kalau dia bernilai 1 atau dia bernilai root, dia akan tulis yang dia adalah root. So boleh jalan. Tapi sekarang ni EUID dia NE ni kalau tak silap selain daripada kosong kot. Saya dah lupa dah, tapi kod dia macam ni lah. So selain daripada kosong, ataupun saya rasa korang pakailah kod ni, sebab saya tak ingat sangat dah apa maksud NE ni. So korang boleh type kat sini. Yang ni korang just copy je daripada atas. Korang type you are not in a root mode, dan korang cantikkan lah. Cantikkan macam ni. Ini atas kreativiti masing-masing Kalau rasa nak buat bagi ada bunga-bunga ke, itu terpulang lah. Saya just buat simple sahaja. Dan selepas itu perlu sleep dulu 3 bagi orang baca apa kod yang kita nak sampaikan, dan kita exit. So exit bila clear dulu. Bila dia bukan root mode, dia akan keluar. So maksudnya dia tak akan install lah. Dia tak akan install. So clear kita letak dekat bahagian bawah lah. Sleep 3 dulu, dan dia akan exit kod kita. Next kita nak buat kat sini pun korang boleh letak kalau nak buat license ke, atau dia akan cari kita punya IP untuk install script ni. Tapi saya tak nak buat dalam video ni. Yang itu korang boleh cari dekat Google. Ada yang buat, ada yang ajar. So kita clearkan. Ini exit. So perform update So atas dan bawah. So apa saja yang kita keluarkan, kita perlu clear bagi nampak lebih kemas lah. Ini kalau seorang tu ada yang bersifat perfectionist tu, memang dia akan buat kau-kau punya lah, cantik-cantik. So kita just copy je apa yang ada dekat atas, dan kita just ubah je ayat. Sebenarnya nak buat shell script ni simple je, tapi nak mencantikkan tu yang penat sebenarnya. So performing apps update and upgrade. Dan kod tu kita masukkan dekat bawah kejap lagi. Okay. Macam biasalah, sleep dulu 3. Kemudian kita clear. Lepas tu kita letak kod yang kita nak buat dia install, berpandukan apa yang apa komen kita tadilah, apa kita punya banner tersebut. So sekarang kita nak buat update. Untuk Debian dan Ubuntu korang boleh pakai ni lah, apt update dan apt upgrade tolak Y. Kenapa tolak Y? So supaya bila setiap kali kita runkan program ni, dia akan auto yes kan kita punya installation. Kalau tak, dia akan tanya dan akan tergantung. Kita jawab baru dia akan continue code.
So lepas pada habis update dan upgrade, kita clear macam biasa. Kalau korang nak letak slip pun korang boleh letak slip. So dekat sini korang boleh letak lah, korang boleh mula dah kod-kod yang korang nak masukkan. So install required application. So sekarang ni kita nak pakai, kalau korang pakai VLAS, korang perlu ada curl dan juga jQuery. jQuery tu untuk panggil kod yang biasa kalau pakai database pakai jQuery lah, untuk buatkan link website kepada kita punya shell script dan keluarkan apa sahaja data yang kita nak. Macam biasa, copy yang atas, masukkan perkataan yang kita nak paparkan. Installing requires apps. Kalau korang tak nak buat extra installation pun tak ada masalah. Yang ini korang boleh skip sahaja. So dekat sini saya akan masukkan installer jQuery dan juga curl. Curl tu untuk kita dapatkan IP ke apa sahaja kod yang ada dekat internet lah. So kita nak dapatkan data yang ada dekat internet supaya boleh linkkan dengan kita punya shell script. Sorry, hilang fokus sikit. So kita nak install require apps. Kita remove dululah. Kejap lagi saya akan masukkan. So sekarang ni kita nak atas kita dah buat. So kita just copy paste. So lepas pada kita install apps yang sepatutnya kita perlukan, kita remove kita punya apps yang kita tak pakai. Biasanya saya akan remove bind, saya akan remove samba, saya akan remove DNS util, macam-macam lah. Tapi untuk video ni saya just remove CSD, sebab yang itu kadang-kadang mengganggu lah. So kod dekat sini basic dia sama je macam ni. Lepas korang paparkan, korang clear dan korang letak kod korang. Lepas tu korang clear, korang paparkan lagi apa yang korang nak install. Ini basic So saya boleh percepatkan video lagi. Okay, so tadi korang dah tengok dah kod yang saya guna kat atas tu. Saya install jQuery, saya install curl dan saya remove CSD.
Kat bawah ni kita buat macam sama juga, copy banner dan juga kita clearkan dan kita dapatkan file SSH kita. So installer kita. So untuk main setup ni tak perlu ada file yang renyah, tak perlu ada file yang susah. Kita just nak bagi dia cantik dekat sini. So korang boleh buat type perkataan ni wget. So korang boleh buat new file kat sini ssh.sh. So kod untuk install SSH nanti dekat file lain, supaya kalau orang hack pun dia ambil yang setup ni pun tak jadi apa. Sebab kod setup lain, kod SSH lain, kod OpenVPN lain dan kod untuk Apache lain. So korang just tarik untuk dapatkan kod tersebut dan install kat korang punya VPS. So kat sini dia akan link kan kat sini. Jangan lupa kod asas atas, dan sini CD. Nanti hujung video saya akan add lah kod full yang kita boleh cari dekat internet sahaja. Sebenarnya kita boleh copy paste je orang punya, cuma kita nak fahamkan kod tu macam mana. So ini saya ulang balik. Kita akan baca daripada atas, lepas tu dia run daripada atas sampai bawah. Terpulang lah kalau korang nak copy balik korang nak copy balik banner tu letak kat sini pun boleh, tapi saya tak sarankan lah. Nanti kan bersepah pula banner. Setiap installation je ada banner, setiap installation je ada banner. So lepas pada kita CD dekat main utama dia, kita remove file tu. Maksud tu adalah last punya code lah. So bila dia run, dia akan remove file tu. Bila dia run, dia download wget ni, dia download file SSH kita. Lepas tu kita chmod kita untuk plus X tu adalah 777 lah. Semua boleh access. Lepas tu kita runkan SSH dia, dan dia akan panggil kepada SSH, panggil kat file ni, dan CD last kali kod kita. Panjang lah kod dia, korang boleh letak kat sini. Kod dia yang panjang tu, last kali dia akan baca CD dan dia akan remove file tersebut, supaya nanti tak tinggal dekat root. Kalau dia tinggal dekat root file, nanti orang boleh hack pula. Kalau korang nak korang punya file tu secure, korang boleh lah simpan macam ni. Lepas tu macam biasalah, kita clear ataupun kita sleep lah 3 second. So saya akan cepatkan lagi video. Dan kita akan install simple web page, macam yang korang sama je macam tadi. Ni korang boleh copy saja, pastekan dekat ni. Ini basic things kalau korang nak buat kerja tu secara teratur. Dan korang padamkan dia. So dia akan run dan dia akan clear. Lepas tu kita nak buat untuk ending dia. Selepas kita install semua benda ni lah.
Dan sebelum kita mengakhiri kita punya video, kejap lagi kita install kita punya webmin dulu. Kita install webmin. Yang webmin ni biasanya orang gunakan kalau macam contoh dia ada satu OCS panel untuk linkkan VPN kepada website. So korang boleh lah pakai webmin ni. So copy sebiji-sebiji apa yang saya tulis ni ya. So saya dah buat satu test yang link ni masih valid. Link ni sebenarnya daripada akaun saya sendiri, tak ramai yang pakai lagi, saya sendiri yang pakai sahaja. So no problem lah, just copy link ni. Dia akan tukarkan nama kepada webmin current dev. Lepas tu kita akan buat di packaging kan untuk installkan dia punya application. Dan untuk set I tersebut yang SSL sama dengan 1 tukar kepada SSL 0 tu, itu gunanya untuk kita setkan kita punya webmin daripada HTTPS kita jadikan dia HTTP biasa dulu, supaya kita nak install tu secara mudah. Nanti kita setting balik lah. Once korang ada SSL punya certification, korang boleh pakai HTTPS. So kita install macam biasa. Sekejap lagi kita akan buat untuk web page punya site lah. So ini dan selepas je korang buat kod semuanya, korang kena clearkan history lah. Apa saja history yang kita pakai, apa sahaja kod yang kita pakai, dia akan simpan dalam history. So kita just clearkan dia supaya dalam history nanti akan kosong sahaja. Jadi bila kosong, tak perlu korang ragu-ragu lah, file tersebut memang clean. rm/rf
star tu akan removekan segalanya. So sini kita echokan apa saja kod yang kita nak keluarkan finally. Macam terima kasih menggunakan perkhidmatan kami ke, terpulang lah apa yang korang nak letak. Okey, sebelum terlupa, kalau korang nak buat satu simple web page kejap lagi yang untuk kita install dan kita nak paparkan IP kita dekat luar, korang boleh pakai curl. Kita curlkan IP kita. Dan bila kita dah dapat web IP tersebut, kita akan keluarkan web IP tersebut di penghujung kita punya kod lah. Tapi saya rasa kalau kita pakai sekarang dekat atas ni, dia tak boleh nak install sebab curl kita belum install. Sebab sesetengah OS dia belum ada installer untuk curl. So kalau tak ada, kita akan install curl dulu. So selepas install curl barulah kita boleh pakai. So kini kita just cut, kita masukkan dekat bawah curl. Sini dah install curl, so kita letak di bahagian bawah ni. Okey, so sekarang korang boleh tengok. So bila kita type tanda dolar web IP, barulah dia akan keluarkan IP yang kita grab daripada atas tadi. So ini just sekadar selingan je lah. Korang letak lah apa saja kod yang korang nak letak kat sini bagi nampak dekat hujung rancangan.
Dan akhir sekali kita letakkan kod ini type X or blank for reboot or C for cancel. Lepas tu kita declarekan press tu jika X buat apa. So jika dia type X besar, dia akan reboot lah. So bila so kita end if. Kemudian kita tambah lagi lah. Mungkin ada yang type X kecil, X besar, C kecil, C besar. Ini kita declare. So bila kod baca orang akan type C, so dia akan exit. Dia takkan reboot. So, bila C kecil, C besar, dia akan reboot. Tapi bila dia tak type apa-apa, dia blank ke, dia type Z ke, dia type W ke, dia akan reboot. Sebab apa sahaja kod yang dekat bawah sekali else tu, ELSE tu else, dia akan reboot. So apa sahaja yang dia orang tulis, dia akan reboot.
So ini kod untuk kita nak buat web page. So setiap VPS yang kita install, kita akan buat satu web page untuk kita paparkan apa sahajalah. Macam contoh kita nak buat dia punya tempat download OpenVPN ke apa sahaja yang kita nak paparkan kejap lagi. So kita just copy kita punya tu macam biasa. Ini semua basic. Korang just masukkan, korang just buat atas kreativiti korang. So korang boleh tengok lah video ni, saya akan percepatkan, dan kalau korang rasa laju sangat, korang boleh pause. Mostly apa sahaja installation korang boleh ambil saja daripada Google. Ini pun saya ambil daripada Google saja. Macam mana kita nak install Apache dan PHP dekat Debian. So ini saya tak rasa yang ini yang betul. So kita ambil bahagian, okay, kita try yang bawah. Saya tak rasa ini, sebab saya nak ambil untuk PHP. Saya rasa kena install PHP kot. Install PHP on Debian. Okay, kita ambil yang ni, install PHP. Ini pun saya tak rasa, sebab ini sikit je. Sekejap korang boleh cari je Google apa saja apps yang korang nak install. Okay, tak apalah. Okay, saya guna cara saya lah macam mana nak install. So korang boleh copy kod ni korang boleh follow saja korang boleh follow saja kod yang saya bagi ni.
So untuk video ni kita nak pakai PHP 7.4 lah, common. Kita copy paste, kita nak fpm cli fpm fpm cli, apa lagi kita perlukan, mcrypt, curl, mysql, ssh2. Yang ni korang kalau pakai website nak link terus dengan ni boleh pakai ssh2. So xml, then okay, itu sahaja yang kita nak install. And then kita boleh create folder. So macdir, kita guna file home panel, lepas tu kita macdir sekali lagi. Dalam panel punya folder ada apa, kita buat sekali lagi macdir panel html. Lepas tu kita touch file. Kita touch ni maksudnya kita createkan file tanpa kita buka file tu. Biasanya saya pakai nano, biasanya saya pakai vim, tapi saya just touch untuk kita just create new file dalam folder tersebut.
Okey, file yang kita download tadi tu adalah default default file untuk kita transfer kita punya website file kita dekat home /panel. Kalau tak, file asal dia dekat var.www/html. So file tersebut kita perlu download dekat link yang saya bagi ni lah. Korang boleh pause video dan korang boleh copy lah. Ada dekat GitHub saya. Korang boleh just copy. Mostly kod-kod kat sana pun ada, saya share. Tapi itu kod-kod yang dah lama lah, Debian 9. Sekarang dah Debian 10. So korang boleh chmod kan file tersebut. Kemudian yang paling penting, htaccess. So korang boleh download file htaccess pakai kod yang saya bagi ni. Kemudian kita akan lakukan restart. Sebelum tu jangan lupa memang korang kena copy bulat-bulat apa yang saya type ni. A to EN mode tu, rewrite tu untuk korang aktifkan htaccess tu. So settle web page kita. So korang boleh follow lah video ni. So ini kita akan buat upgrade. Kita akan install curl, kita akan install JQ, kita akan dapatkan IP. Lepas tu kita remove uncsd. Lepas tu kita download SSH, file SSH dekat sini. Lepas tu kita akan buat kita akan chmod dia, kita akan run program tersebut dan kita akan install web page dan seterusnya lah. Sama konsep dia, semua sama.
Dan akhir sekali korang boleh penuhkan lah SSH punya kod ni. Korang boleh cari kat Google je. Boleh cari kat Google. So install SSH WebSocket and OVPN. Ada tak? Debian. Okay, so ada dekat GitHub. So kita ambil kat GitHub ni. Sorry sini tak ada apa. Ambil dekat GitHub Syafiq 96. Credit tu Syafiq 96 sebab ada dalam video ni. Saya tak tahu, saya tak kenal siapa Syafiq 96 ni. Saya just type dekat Google dan keluar dia. So korang boleh ambil lah. Sebenarnya korang boleh ambil je kod dia dekat sini. Ada je semua kat sini. So dia letak setup dekat sini. Kalau ikut baca kod ni, dia install. Ni yang saya cakap, dia declare color. So korang boleh follow je dia. Ni dia declare root. Lepas tu dia buat upgrade. Lepas tu dia dapatkan curl. Lepas tu dia buat auto remove. Yang ini semua kod yang dikeluarkan. Checking VPS tu ada tak. Yang ni untuk V2Ray. Yang ini untuk kita setkan premium IP. Lepas tu yang lain, ni install dia punya file lah. Dia install file dia dekat sini. So dia tak hide dia punya script. So korang boleh ambil je dekat kod dia. Saya just ajar basic macam mana cara nak buat shell script. Saya tak ajar lah untuk buat detail macam ni. Sebab tengoklah penuh banyak file ni. Mati kalau nak buat ni satu-satu. So ada yang rajin dah siapkan. So kita just copy saja. Mana setup. Kita cari yang VPN punya. Saya tak rasa ada dalam ni kot. Buka install je. Okey, dia ada dekat sini. So SSH VPN. So korang boleh copy lah. Ni semua kod dia ni untuk install VPN tersebut. So saya akan copy daripada atas sampai bawah. Copy sampai bawah. Habis. Copy. Then paste dekat SSH. Settle kod kita hari ni punya video. 1 jam video untuk dapatkan kod ni. So atas dah ada. So kita boleh padam lah. Ni Syafiq 96 gig user. Ni nampak dia letak sama macam apa yang saya ajar tadi. Modified by Kaoshop. Contoh kalau kita nak buat. Tapi janganlah padam janganlah padam semua sekali. Komen dia, kesian lah. Dia buat penat-penat kod. So ini ubahlah semua yang korang rasa korang nak ubah. Ni git user ni sebab dia dah declare kat atas Syafiq 96. So Syafiq 96 punya git, dia akan dapatkan file-file yang sepatutnya lah. So korang boleh lah try sikit sebanyak macam mana cara nak ni. So sini dia dah install webmin. Tadi kita dah buat installation. So korang tengok balik. Yang mana dia declare dokumen, yang mana ni tukar, ni tambah port. Yang ni dia pakai set untuk tambah port 4000. Yang ni nak hidupkan dropbear daripada 1 jadikan 0 supaya dia boleh run. So yang ni tukar port daripada port 22 pergi 143. Lepas tu tambah lagi extra port 109 dan juga 69. Bawah tu dia cerita pasal okay, lepas tu kita restart lah program kita yang kita install. So yang ini kita nak declare. Saya rasa yang ini untuk OHP ni. Dia pakai OHP. So yang ini untuk dropbear. Yang ini untuk bad VPN. Boleh tengok lah complete. So kita just copy saja. Kod dia dah lengkap sebenarnya. So kalau korang nak faham lebih lanjut, korang kena tengok lah video. Buatlah research lebih banyak. So itu sahaja video daripada saya. Semoga apa yang saya ajar kali ni bermanfaat untuk kalian dan juga membantu kalian untuk buat auto script yang sepatutnya. PC saya pun dah start hang dah. Beratlah sangat lah nak record video ni. So saya just akhiri saya punya ucapan lah. Terima kasih kerana sentiasa support saya punya video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So jumpa di lain video.